Assalamualaikum dan hai semua. Nama saya Nur Ifah Ala binti Aznan. Di dalam video ini saya akan menerangkan tentang penanaman kacang bendi di dalam pasu. Okey, jom kita tengok. Untuk pengenalan, kacang bendi atau lebih juga dikenali sebagai okra atau dalam bahasa Inggeris kita panggil sebagai lady's finger merupakan sayuran yang berasal daripada Afrika Tengah. Nama saintifik bendi adalah Hibiscus esculentus. Di Malaysia, terdapat dua jenis bendi yang popular iaitu buah 5 segi dan 7 segi. Selain ditanam di dalam pasu, bendi juga boleh ditanam secara vertigasi ataupun hidroponik. Bendi ini merupakan sayuran yang banyak khasiat tahu iaitu dia merupakan sumber kalsium, dapat meningkatkan penglihatan dan juga dapat mencegah penyakit hati. Jadi, sesiapa yang tak makan kacang bendi, bolehlah mula makan kacang bendi. Objektif amali pertanian ini adalah untuk menanam minat pelajar terhadap pertanian, menggunakan kawasan sedia ada secara optimum dan menggunakan semula bahan-bahan yang terbuang. Alatan yang saya gunakan sepanjang amali ini adalah bekas telur, biji benih, botol kosong, tanah organik, pasu kecil, sudut tangan, botol penyiram, kayu kecil dan baja. Kebanyakan barang-barang yang saya gunakan adalah barang-barang recycle tau. Okey, jom kita tengok langkah-langkah untuk menanam sayur bendi. Langkah yang pertama adalah semaian biji benih. Macam saya semai biji benih di dalam dua tempat. Yang pertama adalah bekas telur dan juga pasu kecil. Biji benih sayuran berbuah tak sama macam sayuran berdaun tau. Untuk sayuran berbuah, satu lubang hanya letak satu biji benih sahaja. Langkah yang kedua adalah memindahkan anak pokok ke dalam bekas yang lebih besar. Macam saya guna botol. Jadi yang pertama saya potong bahagian atas botol tu. Lepas tu saya tebuk lubang-lubang kecil di bahagian bawah botol supaya nanti kalau saya siram pokok, air takkan bertakung. Dan yang terakhir, isikan botol dengan pasir dan anak pokok. Bila bendi dah jadi anak pokok, kita kena pindahkan dia cepat-cepat ke dalam bekas yang lebih besar. Macam saya pindahkan dia seawal usia 2 minggu. Okey, jom kita tengok pemerhatian ke atas pokok bendi. Pada minggu pertama, hanya satu sahaja biji benih yang bercambah. Tetapi 10 lagi biji benih tidak bercambah di dalam bekas telur. Manakala di dalam pasu, kedua-dua biji benih telah bercambah. Pada minggu kedua, ketiga dan keempat, pokok bendi telah pun membesar. Ini adalah pemerhatian untuk minggu kelima, keenam, ketujuh dan ke-8. Kita dapat lihat pada minggu ke-8, pokok bendi sudah mula berbunga. Ini adalah graf data keputusan tinggi pokok bendi. Kita dapat lihat semakin bertambah minggu, semakin bertambah ketinggian pokok bendi. Ini pula adalah graf data keputusan bilangan daun. Bilangan daun tak sama seperti ketinggian pokok kerana daun yang lama akan gugur dan daun yang baru akan mula membesar. Untuk pembajaan pula, pada minggu ke-6 saya membuat baja organik daripada kulit telur. Kenapa kulit telur? Kerana kulit telur banyak manfaat seperti membantu pertumbuhan dinding sel-sel tumbuhan. Okey, cara-cara untuk membuat kulit telur adalah seperti di dalam gambar. Perbincangan, biji benih tidak bercambah di dalam bekas telur kerana kekurangan air, kerana bekas telur juga menyerap air. Yang kedua, tanah tidak digembur selalu untuk pernafasan akar. Yang ketiga, pokok tidak menerima cahaya matahari yang mencukupi kerana saya meletakkan pokok bendi di balkoni rumah. Yang keempat, lambat meletakkan baja iaitu saya meletakkan baja pada minggu ke-6. Yang terakhir, lambat meletakkan kayu pencucuk untuk menyokong pertumbuhan anak pokok bendi. Kesimpulannya, bendi adalah sejenis tanaman yang mudah ditanam dan juga diurus. Saya juga dapat mempelajari cara menanam dan menjaga pokok dengan baik. Dan yang terakhir, bercucuk tanam adalah satu aktiviti yang menyeronokkan dan dapat memberi manfaat. Ini adalah rujukan-rujukan saya sepanjang proses penanaman, tetapi rujukan utama saya adalah ibu dan ayah saya. Saya juga ada menanam kangkung hidroponik dan ini merupakan gambar kangkung hidroponik saya.